rakan guru yang berusaha dan anak murid ada yang dikasihi Nazmi. Jadi untuk hari ini parents dah mendengar, dah bersama dengan kuat pula. Parents dah bersama dengan principal masa mula-mula masuk ke Bizara, dan kita consult kan, ambil tahu macam mana keadaan anak, macam mana keadaan Bizara, macam mana kami dapat membantu. Tapi hari ini fokus kita nak cerita struktur sekolah yang sebenarnya, yang dibayar, yang kita plan tu apa sebenarnya, macam mana aturannya, bukan sembrono je lah. So pada hari ini merupakan, kalau di sekolah kebangsaan kita panggil perjumpaan PIBG lah, dan di sini kita panggil Parents Teacher Association, PTA. Dan ini adalah yang pertama lah. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua parents. Pada setiap tahun kita memang merangka daripada Januari sehingga Disember apa yang kita nak lakukan. Kita ada visi kita, tema kita, matlamat kita sepanjang tahun supaya perjalanannya smooth. Ada kerangka, bukannya kita sembrono, kita cuba sedikit demi sedikit, tapi kita dah ada satu tema yang kita nak buat supaya murid tu dapat ke arah yang kita nak tuju. Kalau kita target bulan, kalau mereka dapat ke awan, bagus. Tapi kalau kita tak ada target, semuanya akan ke kiri dan ke kanan. Jadi bermula daripada tahun 2018, Bizara telah memulakan langkah dalam bidang pendidikan khas. Dan hari ini pada tahun ke-6, alhamdulillah kita decide untuk berada di Kubang Krian untuk meneruskan agenda 30 tahun kita. Ini so baru 6/30 lah. Kita dah ada kita punya framework. InsyaAllah doakan dengan sokongan ibu bapa semua, kita harap kemampuan kita untuk menolong anak-anak ni berterusan sehingga 30 tahun. So yang masuk kat sini rasanya 2-3 tahun, 4 tahun, setahun akan insyaAllah lah. Dan saya nak throwback di Shah Alam kita akan tutup dalam masa terdekat, sebulan 2 ni. Dan sehingga hari ini kita ada 52 pelajar. Masuklah pelajar yang di Kelantan ni 15 orang, jumlahnya 52. Dan pelajar-pelajar tuition dalam 30 orang, maknanya kita dah bantu lebih kurang 80 ke 90 pelajar sejak 5 tahun yang lalu. Kenapa jumlah kita kecil? Sebab memang kita memfokuskan kepada kualiti dan betul-betul kita cuba selesaikan masalah setiap anak yang datang. Dan tema pada tahun ini adalah sekolah sudah bermula. Kalau tahun lepas tema kita purposefulness. So tema ni kita sesuaikan dengan keadaan pelajar yang masuk. Jadi Bizara Kubang Krian kami tetapkan school revamp atau rombakan sekolah. Maknanya mereka ni yang kami faham, anak-anak parents sekalian ada yang dah lama tak bersekolah sejak PKP sebab pusat lain tutup, ada yang mencari tapi dah masuk sekolah sekarang tapi rasa macam nak cuba sekolah lain, nak cuba cari solusi lain. So tema tahun ni kami nak revamp makna sekolah, bukan untuk parents sahaja, untuk anak-anak ni. Especially yang dah lama tak merasai pengalaman belajar, pengalaman betul-betul improving, progressing kan. Kadang-kadang mereka dah bertahun-tahun pergi sekolah, progress tu dia orang pun tak pasti, dia orang pun tak sedar aku ni makin pandai ke tak. So tahun ni bila mereka berada, tahun depan bila mereka berada di sini, kita nak dia orang tahu, oh aku dalam dunia yang baru, aku sudah akhirnya betul-betul bersekolah. Jadi tema kita tahun ini adalah, atau visi kita sepanjang tahun adalah school revamp lah. Rombakan semula sekolah dari segi pandangan mereka. Dan dalam tema ini kita ada 3 komponen yang kita nak tekankan. Jadi apa jua plan aktiviti, lesson dalam kelas, nak pergi trip, nak apa-apa jua yang kita buat dengan dia, kita nak capai 3 elemen ni. Pertamanya perkembangan intelektual, gaya hidup mereka dan mengenali diri sendiri. Self awareness. Yang pertama dari segi intelektual. Ini Mawar, ini parentsnya. Minta izin ni guna gambar. Kita nak mereka ada knowledge yang strong. Kalau yang dah boleh akademik,
kita nak mereka lebih ke depan. Kalau yang baru, asas pertuturan komunikasi, biar ada knowledge yang mereka boleh keluar dari sekolah. Dia orang bukan dalam dunia sendiri, duduk di rumah, di bilik, di gadget, tapi dia orang boleh ada knowledge untuk survive, untuk mereka hidup sebagai insan lain dekat luar. Itu yang bila parents datang, tengok muka parents, boleh tak Bizara, kami cuba. Sebab tu ada yang susah, kami cuba bulan ni, kami plan macam mana logistik dia. Tapi at the end, kita nak mereka ada ilmu baru, perkembangan. InsyaAllah kan. Dan dalam aspek komunikasi, macam mana mereka bergaul sama adik-beradik dengan parents, dia tahu yang secara sosialnya, ini ayah saya, ini mak saya kena hormat ke, saya kena dengar cakap, ini kawan saya, ini cikgu saya. Mereka faham fungsi sosial kan, boleh berkawan, boleh bertolak ansur. Kemudian matang dan tanggungjawab ni yang pentingnya. Tanggungjawab saya sebagai budak, sebagai anak, saya kena ikut cakap. Sebagai budak, saya kena menuntut ilmu. Ada anak murid kita yang tak nak pergi sekolah, mengamuk-ngamuk. Kalau setiap hari datang, kita kena dukung daripada kereta. Sebab dia rasa dia nak duduk rumah, nak main je. Maknanya dia tak faham tanggungjawab. Memanglah kita tak explain tanggungjawab awak belajar, tapi kita nak dia rasa, oh inilah kehidupan sebagai budak kan. Belajar main, bukannya main dan ikut suka hati. So inilah komponen yang kita nak tekankan dalam setiap anak-anak di sini. Yang kedua adalah gaya hidup. Jadi lifestyle mereka ni daripada sebelum ni yang mungkin tak berapa aktif, yang parents pun, saya tahu parents pun dah penat nak fikir, nak buat aktiviti. Ada saya tahu parents kata, kami bawa dia pergi swimming pool tapi mampu sebulan sekali. Betul lah, parents dah cuba at least usaha. Tapi dekat sini kami nak setiap hari ada je aktiviti yang meaningful, yang bagi dia orang input, yang improve condition dia orang lah. Dalam group yang kecil tu, cikgu boleh tengok dia ni nak bercakap ni, so kita tailor ke arah tu. Ada gaya hidup tu setiap hari dengan 1000 batang perkataan. Bagi yang nak cakap, bagi yang nak membaca, menulis 3 muka surat. Maknanya gaya hidup tu rutin ke arah kecemerlangan. Rutin yang macam kita lah, setiap hari bekerja, improving, naik pangkat. So mereka pun kena improving day by day kan. Kemudian elemen seterusnya, saya dah sebut tadi lah, dari segi rutin. Di sini kita banyak gunakan teknologi lah. Kalau suka menyanyi, terus kita letak mic kat situ. So Fasihah memang terus sediakan, dia menyanyi macam seorang Disney sikit. So maknanya terus kita sediakan apa yang dia nak. Kalau yang allergic dengan kertas tu, majority dia terus bagi menulis dengan iPad kan. Maknanya teknologi tu memang kita tekankan lah. Sebab dia orang pun zaman mereka kan. Kadang-kadang mereka ni, kita bagi arahan macam susah nak faham. Tapi dengan YouTube dia tahu nak swipe kiri kanan, very skillful. Maknanya intuitive learning lah dari segi teknologi. Kemudian of course kita tak pukul rata. Semua orang kita plan apa dia punya milestone. Ada yang nak membaca, ada yang nak cerai lampin, ada yang nak kena bercakap, ada yang pengurusan emosi. Semuanya kita ikut kemampuan dia. Dan pembelajaran tu tak nak benda-benda yang abstrak sangat. X for X-ray, dia orang macam X-ray tu apa, tak payah nak tekankan. So dia orang benda-benda yang terlalu teori kan. So kita lebih kepada hands-on punya knowledge. Yang penting dia orang kat luar, dia orang boleh survive. Seterusnya, mengenali diri, self-awareness ni. Kadang-kadang mereka, mereka, kita tak tahu monolog dalaman mereka macam mana. Tapi dengan harapan kita, bila setahun dia dekat Bizara, hari demi hari belajar dengan segala aktiviti ni, dia tahu, oh saya ni ada kekuatan macam ni. Saya ni kalau belajar saya kena banyak bergerak. Saya ni tak suka kertas. Saya ni suka belajar sambil bersila. Maknanya dia orang tahu diri mereka. Dan kita sebagai cikgu, sebagai parents pun lebih, kita akan sentiasa communicate. Anak awak sebenarnya saya dapat benda yang baru lah. Parents pun kata, oh ya ke? So kita selalu figure out benda baru after few months lah. Dia punya karakteristik baru kan. So kita nak kenal diri mereka, cara macam mana dia orang memproses maklumat, dari segi bakat terpendam ke, dan dia punya strength lah. Kalau kita cakap dengan anak istimewa ni, kelemahan dia tak boleh ni, tak boleh, tak mana. Tapi strength mereka,
Mungkin yang tak bercakap tu hebat melukis. Mungkin yang tak boleh berkawan tu hebat menyanyi. Kan, kita nak tengok strength. Sudah-sudahlah dengan dia punya kelemahan. Kita dah tahu dah kekurangan mereka, kita cuba tutup, cuba atasi, tapi yang penting kita angkat dia punya strength. Kalau kita terlalu orang budak disleksia, kalau fokusnya membaca 24/7, at the end dia tak jadi manusia yang student yang okey pun. Dia jadi macam student yang kaku, baca tapi suruh explain tak faham. Bila soal jawab tak boleh. Apa gunanya pandai membaca kalau kan? So kita nak explore strength dia. Mungkin dia bercerita ke, bercakap, berkawan dan sebagainya lah. Inilah elemen-elemen yang kita nak tekankan. Saya recap balik dari segi dia punya mind, dia punya mental, intellectual dia, jadi gaya hidup, lifestyle dia. Kita nak malam, okey lah saya nak tidur, esok saya pergi sekolah. Dia ada lifestyle yang siang aktif, petang bermain, pagi dapatkan matahari. Maknanya gaya hidup yang manusia yang sihat lah secara nature kan, fitrah dia. Dan kita kenal diri dia, dan dia pun kenal diri sendiri. Oh, saya jenis yang suka makan macam ni, tapi so dia kenal apa yang dia suka dan tak suka, dan dia boleh follow pergerakan dalam sekolah. Dan saya silakan Nana lah untuk memperkenalkan 3 program. Hai, Assalamualaikum kepada para parents yang dihormati. Saya Teacher Nana, dan seterusnya saya akan menerangkan tentang program-program yang ada di Bizara. Sebenarnya di Bizara kami ada 3 program. Program yang pertama ialah intervensi Bizara 1 ataupun intervensi untuk beginner. Kemudian kami ada intervensi Bizara 2 ataupun untuk pelajar yang lebih advance. Dan kami juga ada program akademik. Program akademik Bizara ni adalah untuk mereka yang ingin ke arah akademik. Maksudnya mereka yang telah habis asas pengurusan diri, asas daripada segi sosial, berkomunikasi, kawalan emosi. Okay, so macam mana kami menentukan pelajar ni masuk program mana, pelajar ni masuk program mana. Okay. Sebenarnya untuk sesi pemilihan pelajar, kami tentukan mereka mengikuti program yang sesuai adalah melalui penilaian awal yang telah dibuat oleh pihak Bizara melalui daripada segi aspek berkomunikasi, aspek self management, pengurusan diri bertandas, pengurusan makan, minum, pengurusan bersosial, dan juga daripada segi asas literasi bahasa dan juga nombor. So selain daripada itu, selain daripada penilaian kami terhadap para pelajar, kami juga menilai mereka daripada report, daripada pihak ibu bapa dan juga maklumat yang kami dapat daripada parents semua. So berdasarkan report penilaian awal tu, kami akan dapat kenal pasti tahap pelajar tersebut, dan kami akan letakkan mereka di dalam program yang bersesuaian. Okey, untuk yang pertama, untuk yang beginner, apa yang mereka akan lalui, apa yang akan berlaku bagi para pelajar yang berada dalam program intervensi beginner. Okey, untuk yang intervensi beginner kami akan tekankan daripada segi 5 aspek, iaitu aspek self management. Kami mahukan mereka boleh berdikari sama ada untuk makan, minum, untuk pergi ke tandas. Maksudnya mereka pandai untuk menguruskan diri sendiri tanpa memerlukan bantuan ataupun dengan bantuan minimal sahaja daripada pihak guru. Seterusnya kami juga akan menekankan aspek komunikasi supaya mereka boleh bercakap dengan jelas, mereka boleh memahami kehendak mereka sendiri dan mereka boleh menyuarakan kehendak mereka, apa yang mereka nak, dan mereka juga dapat memahami arahan. Maksudnya kita nak train dia orang melalui komunikasi dua hala, two-way communication. Seterusnya kami juga ingin mereka pandai ataupun mempunyai skill untuk bersosial, untuk bergaul, berkawan sesama sendiri, sesama rakan yang lebih senior, sesama guru dan juga parents. Kami ingin mereka pandai menyesuaikan diri mengikut situasi dan bergaul. Seterusnya kami juga akan memfokuskan daripada segi kawalan emosi. Maksudnya untuk pelajar beginner ni kita faham maksudnya mereka masih muda, masih kanak-kanak, ada yang baru 6 tahun, 7 tahun. Jadi kami nak mereka mempunyai kawalan emosi yang stabil supaya mereka tak mudah menangis ataupun merengek kan. So maksudnya mereka boleh beritahu supaya mereka dapat mengawal emosi.
Seterusnya untuk program beginner juga kami akan memperkenalkan asas literasi, maksudnya kami ingin mereka untuk mengenal abjad dan juga huruf. Seterusnya, apabila kita dah dapat kenal pasti, apabila kita dah tetapkan KPI, apabila pelajar-pelajar untuk beginner dah mencapai sasaran ataupun KPI yang kami tetapkan, mereka dah dapat menguasai beberapa aspek daripada segi staff management, sosial, komunikasi dan juga emosi, mereka boleh ke langkah seterusnya, iaitu untuk intervensi advance. Intervensi advance ni mereka punya learning aspeknya sama dengan beginner, cuma mereka akan lebih, kontennya akan lebih heavy sedikit dan akan ada penambahan baru, iaitu mereka akan diperkenalkan dengan sistem akademik yang sebenar. Maksudnya kalau dari segi asas literasi ataupun asas bahasa, mereka akan mula mengenal, mengecam, menulis dan juga kami akan perkenalkan mereka kepada sistem phonics ataupun sistem bahasa. Langkah pertama untuk pembacaan. Sistem fonik adalah bunyi huruf tersebut. Contohnya A bunyinya A, B bunyinya B dan seterusnya. Jadi apabila mereka dah selesai beginner, mereka akan terus ke peringkat advance dan mereka akan lebih sistematik dalam pembelajarannya, diperkenalkan kepada sistem akademik yang sebenar. Itu dari segi literasi, dari segi bahasa mereka akan mula untuk mengenal huruf, mengenal phonics. Kalau dari segi nombor, kami inginkan mereka supaya mengenal, mengecam, dapat menulis nombor serta dapat mengira lah kan. Kalau kita bercakap soal nombor ni, maksudnya mereka dah mahir untuk mengira at least 1 sampai 20 ataupun 1 sampai 30. Kami nak mereka ada kemahiran tersebut. Di samping kemahiran-kemahiran lain seperti sosial dan juga komunikasi. Seterusnya, lepas once mereka dah habis beginner, apabila mereka dah mencapai KPI yang kami tetapkan, kami nampak mereka dah boleh ke next level, ke langkah seterusnya, kami akan memasukkan mereka ke dalam program akademik. Okay, untuk bahagian akademik, saya Teacher Aida dan selamat datang kepada Parent Bizarra Pembangkalian. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, setelah Puan dan Tuan lihat sebentar tadi, kita ada 3 kategori. Kita ada beginner dan juga advance. Dan yang terakhir sekali baru kita masuk bahagian primary ataupun bahagian akademik. Bagi syarat-syarat anak-anak untuk masuk ke program akademik, mereka perlu menguasai 3M terlebih dahulu: membaca, menulis dan mengira. Okey, sebabnya syarat bahagian akademik ni, silibus ni adalah berdasarkan KSSR. So, matlamat utamanya adalah matlamat jangka panjang penulisan ke arah SPM. Okey, jadi untuk anak-anak yang berada di bawah program Bizarra Akademik, mereka akan difokuskan ke arah sistem writing, sistem penulisan, sistem examination dan juga sistem sosialisasi yang lebih besar. Alright. Okey, untuk bahagian seterusnya, yang ini merupakan teaching and learning method yang kami gunakan di Bizarra. Okey, sebelum tu saya terangkan. Okey, untuk makluman parent, pada tahun 2021 dan 2022 adalah di Bizarra Shah Alam yang memfokuskan kepada ke arah akademik. Tapi bila kita masuk 2023, kita tengok kesesuaian pada pelajar, kami ubah strategi pengajaran dan juga pembelajaran. So, jadi pada untuk tahun 2023, kami memfokuskan kepada bahagian komunikasi dui bahasa. Kenapa komunikasi dui bahasa? Kerana kita tengok anak-anak ni ada yang selesa bahasa Inggeris, ada yang juga selesa bahasa Melayu. Jadi komunikasinya adalah secara dua hala. Maksudnya kalau dia kurang responsif dengan bahasa Melayu, kita tukar pada bahasa Inggeris. Kita tengok mana yang dia selesa. Okey, seterusnya adalah yang ini seperti yang ditekankan oleh Teacher Nana sebentar tadi untuk intervensi bahagian beginner dan juga advance. Keywordnya adalah skill berkomunikasi. Jadi kita tengok kebanyakan anak-anak Bizarra masih lagi belum ada asas penguasaan komunikasi. Ada yang bertuturnya kurang jelas, ada yang kurang bertutur. Jadi kat sini kami nak lebihkan lagi pengukuhan skill komunikasi. Okey, yang seterusnya adalah
pembinaan asas literasi bahasa dan kecekapan nombor. Kerana majoriti anak-anak Bizara Kubang Kerian akan berada di intervensi beginner dan juga advance. So jadi sebelum mereka melangkah ke dunia akademik, kami nak mereka mantapkan dulu, bukannya terus membaca. Mereka mengenal phonics, mereka ada asas untuk nombor 1 sampai 10, 1 sampai 50. Okay, membaca itu belum lagi. Mereka perlu melepasi beginner level. Siapa yang ada beginner, mereka perlu melepasi KPI beginner. Siapa yang ada bahagian advance, mereka melepasi bahagian advance. Kemudian baru mereka boleh melangkah masuk ke bahagian akademik. Okey, saya faham. Parents noted. Okey. Alright. Okey, untuk seterusnya. Okey, untuk bahagian 23, selain daripada komunikasi dua hala, kita tengok bahagian komunikasi intrapersonal. Yang ini kita bermaksud cara mereka bertindak balas dengan diri sendiri. Macam mana mereka berfikir, macam mana mereka bermonolog dengan diri sendiri, macam mana mereka berfikir, dan juga daripada berfikir ni macam mana mereka menyuarakan pendapat mereka. Kalau ada sekarang student dulu macam Zafri, dia kurang berinteraksi sekarang, tapi sekarang dia dah boleh panggil nama Teacher Wan, saya nak roti coklat. Kemudian kalau macam Aish, dulu dia tak nak dengan saya, tapi sekarang daripada pukul 9 sampai pukul 3.30 petang dengan saya. Dia boleh duduk dalam classroom saya. So maksudnya dekat situ mula-mula kita train dia untuk set mindset dia. Satu, okey, aku datang sekolah, ini cikgu aku kena belajar. So aku masuk dalam classroom, siapa cikgu aku, siapa rakan-rakan aku. So dia ada mindset macam tu. Okey, alright, seterusnya. Okey, untuk tahun 2023, untuk anak-anak yang bahagian beginner dan juga advance, mereka adalah lebih berpusatkan kepada guru. Okey, akan ada guru yang akan sentiasa memantau dan juga sentiasa membantu para pelajar. Manakala untuk anak-anak yang daripada dalam bahagian akademik, mereka lebih kepada sendirian, independent. Okey, kalau untuk bahagian beginner dan juga advance, memang semestinya guru yang akan membantu sebab pusat utamanya memang adalah guru dan juga rakan-rakan mereka. Guru tak semestinya guru kelas sahaja. Kami ada 7 guru. So jadi setiap kali kami ada aktiviti bersama-sama, so 7 guru akan entertain mereka. Tak semestinya bertumpu kepada, kalau contoh macam Fasihah, mereka hanya ada seorang guru, tak semestinya seorang. Sebab bila circle time ataupun social time ataupun kita ada acts atau performance, saya memang akan jadi main teacher, yang lain akan mula menari, so kita sama-sama menari. Kalau kata menari Bollywood, Bollywood lah sekali. Kalau kata K-pop, K-pop lah sekali. Alright. Okey, seterusnya. Yang ini pun sama. Okey, yang ini merupakan daripada bimbingan guru dan juga pengaruh positif rakan sekelas. Di mana kita tahu anak-anak membesar dalam learning environment. Kalau kita tengok kanak-kanak cenderung kepada bahagian pengaruh kawan, pengaruh persekitaran. Kalau persekitarannya positif, perkembangannya pun positif. Kalau dia tengok kawan-kawan dia semua tengah belajar, semua tengah menari, contoh macam Aizini juga. Dia masuk classroom, dia tengok kawan dia menulis, kawan dia buat homework, oh aku pun kena buat homework. Kalau macam Hafiz ataupun macam Zafri juga, macam Fasihah, Insyirah, kalau dia tengok kawan-kawan dia pun menari, teacher pun menari sekali, semua ready. Okay. Alright, untuk yang seterusnya. Okey, di Bizara selain daripada sebelum ni, kalau kita tengok sistem di sekolah adalah secara guru dan juga murid dan juga whiteboard. Sangat dull, sangat kering. So jadi di Bizara kami mempelbagaikan proses teaching dan learning. Kami ada audio, visual dan juga kinestetik, serta selain itu kontekstual. Kontekstual ni adalah pembelajaran di luar classroom. Pembelajaran secara fizikal, pembelajaran secara praktikal. Kalau kata nak tengok haiwan, tak mainlah kita pasang dekat TV kan. Kita pergi zoo ataupun kita pergi pameran-pameran haiwan. Macam hari tu kita ada ke zoo, kita ada ke Museum Kelantan, ada pameran haiwan eksotik. So anak kami bawa 3 orang anak kami yang istimewa, yang lain-lain pun akan ikut. Mereka menjadi center tumpuan para pengunjung dekat situ. Sebabnya anak-anak pandai bersosial, pandai macam posing, pandai macam mereka berani untuk menyentuh haiwan-haiwan tersebut dan juga berinteraksi dengan para pengunjung. Okey, untuk seterusnya saya akan menyentuh bahagian jadual pembelajaran harian, rutin harian mereka untuk para pelajar program intervensi beginner dan juga advance. Okey, kalau para parents boleh lihat seperti itu paparan
Friday screen nampak seperti sama jadualnya tapi tidak serupa. Apa yang membezakan jadual antara intervensi beginner dan juga advance adalah daripada segi kontennya, daripada segi bahan pengajarannya dan juga hasil yang kami inginkan daripada setiap para pelajar. Okey, kalau di sini kami ada beberapa subjek ataupun beberapa lesson yang akan dilalui oleh para pelajar program intervensi beginner dan juga advance. Kami ada numerasi iaitu nombor, kami akan mengajarkan mereka tentang asas nombor. Serta ini merupakan masa untuk membuat group aktiviti bersama-sama. Daripada speech ni kami adakan lesson ni untuk membantu mereka untuk menuturkan perkataan dengan lebih jelas, menuturkan perkataan ataupun ayat yang bermakna yang boleh difahami oleh semua. Daripada segi vocab juga kami ingin memperbanyakkan kosakata harian mereka. Maksudnya mereka lebih banyak tahu tentang objek-objek di sekeliling, objek-objek di luar. Kalau daripada segi arts and craft, semestinya bila kita bercakap arts and craft maksudnya lebih kepada seni lukisan, berwarna, membuat craft tangan, mengecat. Dan kita juga ada digital literasi seperti yang telah diterangkan oleh Teacher Aida, Teacher Aiman. Kami di Bizara memang banyak menggunakan teknologi, sistem digital untuk para pelajar. Sebab untuk digital ni kita semua fahamkan para pelajar sekarang adalah pelajar yang advance, pelajar yang suka akan gadget. So bila mereka guna teknologi seperti tab, smartphone, mereka akan rasa lebih seronok dan mereka punya engagement tu akan lebih tinggi daripada menggunakan kertas mungkin hanya bertahan 15 minit. Tapi kalau menggunakan digital akan bertahan selama 1 jam ataupun setengah jam. Seterusnya kita juga ada story time. Story time ini adalah storytelling session di mana guru yang akan bercerita, memberitahu apa yang terjadi dalam buku cerita tersebut ataupun kita juga menggunakan buku cerita digital. Kita juga ada media time. Media time ni adalah masa untuk mereka menonton drama-drama ataupun filem-filem pendek yang bermakna untuk educate mereka, untuk mengajar mereka apa. Maksudnya bila mereka tengok, contoh mereka tengok satu cerita, guru akan explain dia buat apa, kenapa macam tu, kenapa macam ni. Dan juga kami ada life skills. Life skills itu adalah self-management lesson supaya mereka pandai untuk menguruskan diri sendiri, terutamanya daripada segi pengurusan kebersihan diri di toilet, urusan makan, minum. Terusnya kami ada social play skills. Ini adalah masa untuk mereka get along together untuk membina skill berkomunikasi dan juga skill bersosial. Maksudnya mereka akan buat aktiviti bersama. Dan performing arts. Performing arts ni adalah lesson yang saya paling suka. Lesson dancing dan juga singing. Maksudnya kita akan have fun sama-sama dengan mereka. Jom kita nyanyi, jom kita menari. Dan juga literasi adalah asas kepada bahasa Melayu serta nombor. Okey, apa yang membezakan, macam saya cakap tadi, membezakan jadual antara intervensi beginner dan juga advance adalah daripada segi kontennya. Contohnya saya ambil performing arts. Untuk subjek ini, untuk sesi menari, untuk sesi menyanyi ataupun berlakon. Kalau daripada segi beginner tu, kita akan gunakan konten yang lebih ringan, yang sesuai dengan tahap umur mereka dan tahap condition mereka. Contohnya kita akan gunakan lagu kanak-kanak, lagu yang mereka rasa boleh relate berbanding mereka guna lagu yang mereka tak faham. Dan movementnya juga mungkin lebih simple, mungkin cuma ke kiri, ke kanan. Maksudnya tak adalah movement yang susah untuk mereka ikut. Kalau dari segi untuk advance, yes, kami gunakan lagu-lagu yang yang orang dewasa dengar. Contohnya kalau kat sini memang kami ada buat lagi dari segi lagu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lagu Korea, lagu Bollywood pun ada. Contohnya Syirah boleh menari lagu Bollywood, Fasihah boleh menyanyi lagu bahasa Inggeris. Dia sangat suka pegang mic. So kami yakin dengan adanya subjek performing arts ni, kita akan dapat mengetengahkan bakat dan juga membina self confidence mereka. Mereka akan rasa lebih fun. Lagi satu contoh yang saya ambil adalah dari segi vocab. Lesson vocab kalau untuk para pelajar beginner, vocabnya adalah lebih simple. Mungkin cuma sepatah, 2 patah ataupun 3 patah perkataan yang bermakna. Contohnya nak makan, nak minum, perkataan harian supaya mereka boleh berkomunikasi. Dan untuk para pelajar advance pula, perkataan ataupun satu ayat yang lengkap yang boleh mereka berkomunikasi dengan teacher. Contoh kalau beginner nak makan, tapi kalau untuk advance mungkin dia punya vocab lebih tinggi, iaitu teacher saya lapar nak makan. So itulah yang membezakan antara lesson
antara beginner dan juga advance daripada segi konten, bahan pengajaran dan juga hasil yang kita inginkan. Tapi untuk berdasarkan experience saya, berdasarkan pengalaman saya menjaga dan mendidik anak-anak intervensi ini, proses mendidik, mengajar tu mungkin memakan masa yang agak lama, akan makan masa beberapa tempoh. Jadi saya amat berharap supaya pihak parents dapat memahami situasi dan lebihkan bersabar, sebab berdasarkan pengalaman saya lepas, insya-Allah akan ada hasil yang kita boleh petik berkat pada hasil usaha dan juga kesabaran kita dalam mendidik anak-anak intervensi ini. Okay, kemudian saya akan terangkan untuk jadual pelajaran bagi Akademik Izara. Untuk Akademik Izara, kami ada 4 subjek utama, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Sains. Kemudian kami akan masukkan 3 subjek elektif, Pendidikan Islam, Sains dan juga Sejarah. Kalau tengok silibus untuk memang KSR memang ada subjek sejarah, iaitu memang main dia juga. Okey, kemudian sebelum mereka masuk ke classroom, of course mereka akan ada physical education. Di sini kita tak akan terus pukul 8 sharp terus masuk classroom. Tak. Sebelum mereka belajar, mereka ada rutin yang perlu mereka completekan. Stretching 30 minit, Iqra 20 minit, membacanya 25 minit. Kalau siapa yang membacanya masih slow lagi, mereka akan membaca one to one dengan saya. Siapa yang dah advance membaca, dah reading fluency-nya dah memang lancar, mereka akan set timer sendiri, mereka akan membaca secara independent. Okey, kemudian bila dah habis rutin, bila dah habis menari, dah habis semua sesi fizikal, baru mereka masuk classroom. Dalam classroom, sesinya pengajarannya berlangsung paling lama adalah 1 jam. Tapi sesi pengajarannya adalah selama 45 minit sahaja. Saya akan explain, saya akan mengajar terlebih dahulu, kemudian baru mereka akan belajar secara dependent dan juga secara independent learning. Dalam classroom juga saya mempelbagaikan kaedah pengajaran juga pembelajaran. Kita akan cater setiap lesson tu adalah berdasarkan tahap kekuatan dan juga kemampuan para pelajar. Kalau anda kata para pelajar baru masih belum mahir lagi membaca, saya akan bagi lesson yang sesuai dengan mereka. Kalau yang dah mahir buat karangan, yang dah pandai bercerita, saya akan bagi lesson yang lebih tinggi untuk mereka. So jadi lessonnya customize punya lesson, tapi based on KSSR punya syllabus. Okey, jadi dalam classroom juga selain daripada menulis atas buku, kami juga ada typing dalam laptop dan juga melibatkan online punya learning seperti penggunaan quiz, word wall, quizzes dan juga pelbagai online learning punya lesson. Alright, masa mereka adalah lebih panjang dan akademik mereka pun lebih banyak lagi daripada pukul 9 sampai pukul 12.30 hari. Lepas tu mereka akan break sampai pukul 2. Kemudian petang pukul 2 sampai pukul 3 mereka akan masuk bahagian akademik. Selepas pukul 3.30 baru kami akan ikut contoh kita pun ada arts, performing lesson, digital literacy. Walaupun kita rasa jangka masa tu macam lamanya mereka belajar, tapi sebenarnya kita sedar-sedar dah pukul 12.30 dah. So anak-anak pun muka tak ada muka macam bila nak habis ni, tak ada. Sebabnya memang lepas dia 45 minit kita akan ada break 10 minit, kita akan ada brain break activity supaya mereka lebih engaging untuk belajar. Okey, untuk seterusnya saya serahkan kepada Teacher Aiman untuk terangkan takvim akademik kami. Okey, boleh hirup air tu jangan tense sangat. Okey. Tahu dia memang hari ni memang kami nak sampaikan benda yang technical je, the boring part. Tapi yang the boring part ni lah yang give progress. Ya, the fancy part kita dah pasang lampu, painting semua, memang semua dah fancy. Kita make up, cikgu pun cantik-cantik semua. Tapi yang the boring part tu yang kita buat day to day basis. Malamnya kita ada lesson plan. Lesson plan kita akan sit down beberapa, bukan satu cikgu je. Teacher Nana buat lesson plan dia, dah masuk file. Tak, lesson plan tu akan direview oleh cikgu senior saya dengan Teacher Wan. Kemudian kita akan stop simpan. Bila kementerian datang, maknanya proper the boring part ni lah yang memenatkan sebenarnya, yang melayan mereka seronok sebab we absorb their energy. Dia orang ni energy banyak kan. So kebanyakan kita orang ni extrovert lah, terpaksa jadi extrovert. Yang introvert pun semua jadi extrovert sebab dia orang datang kita absorb, so kita balik. Kita yang ngantuk pun tak. So tapi bila dah masuk bahagian teknikal yang diceritakan tadi, itu yang kami punya
tiang kami supaya kami tak lari. Nak buat apa jomlah kita pergi sana lah main pasir. Jomlah kita main Lego tak. Maknanya plan tu dah ada mengikut jadual dia. Maknanya kita plan lah, bukannya dah dia nak panjat-panjat lah kita dukung lah dia. Tak, dia menangis kita dukung. Maknanya kita plan cuba. Memanglah ada yang tak, ada hari dia bad mood, ada hari tak nak masuk kelas, ada hari memang sakit perut lah. Tapi structure tu akan bantu kita on track lah. Dan bila kita jumpa setiap 3 bulan, setiap 3 bulan kita jumpa sekali, 4 kali setahun kita akan present. Setiap minggu dah ada gambar, kita bagi gambar report. Kemudian setiap 3 bulan exam. Penilaian ni tengok mereka yang mampu exam on paper. Mereka yang belum on paper, especially group intervensi 1, intervensi 2, mereka kurang on paper. Mungkin penilaian tu secara macam kita doktor kan, tengok patient, maknanya kita macam observe secara general. Within this period, beberapa hari ni kita memang plan, ini exam semua ni, tapi dia tak tahulah. Exam pertama, teacher nak awak buat bentuk Lego pistol. Maknanya kita bagi arahan, tengok dia boleh tak. Setelah kita training 3 bulan, bulan yang ketiga ni kita buat exam. Maknanya exam bercakap, kita test dia. Okey, hari ni dah 3 bulan kita belajar perkataan jom, perkataan ambil. Sebagai contoh Iman kan, Iman contoh nak latihan bercakap. Contoh aktiviti dia yang saya buat, bila kami main bola, saya sengaja jatuhkan bola. Bila saya campak bola dekat dia, memang saya bagi kuat supaya dia terjatuh. Dan saya akan ulang, ambil. Okey, teacher ambil. Maknanya plan dia untuk lesson setengah jam tu ambil je. Adakah setelah 3 bulan kita sebut ambil, adakah dia dapat melepasi penilaian perkataan? Keluar tak perkataan ambil tu? Sama juga dengan jom. Kalau saya keluar berjalan dengan dia, saya jalan sikit, saya pusing, jom. Bila dia pergi sana, saya tarik dia, jom. Maknanya biar dia at one point, dia yang macam jom. Saya nak dia keluar perkataan jom tu kan. Maknanya kita menilai setelah 3 bulan, parents dia lebih. Dia siap cakap jom balik, terlebih maknanya contoh lah kan, ataupun kurang, dia tak mampu lagi jom, mungkin dia pakai jari. Sebelum ni dia sekarang dah boleh tunjuk. So maknanya kita take note detail penilaian tu. Sekarang kita akan present lah dalam report. Kalau report akademik, Teacher Aida as usual lah, bahasa Melayu, matematik, sejarah. Kalau report bahagian lain, pertuturan, Zidane macam mana, kalau Fasihah macam mana, keyword dia bertambah ke tak. So kita take note dalam kita punya sepanjang 3 bulan tu. So quarterly kita review progress anak didik kita, dan feedback tu daripada semua cikgu lah. Sebab Fasihah dalam kelas dengan teacher Nana, dekat luar dia nak menari, nak bergelik-gelik dengan teacher lain. So semua cikgu akan bagi input, especially yang tak ada exam paper. Kalau kelas Teacher Aida, okey lah, exam paper enough lah untuk justify progress. Tapi yang tak ada exam paper ni, kita akan cuba juga plan macam mana kita nak menilai pertuturan, pergi toilet dia macam mana, emosi dia. Kalau kita main game dengan dia, kita asyik bagi dia kalah je, tengok dia mengamuk ke. Kalau bulan pertama mungkin mengamuk, bulan ketiga okey dia kalah, jom main lagi, mungkin lah. Maknanya kita dah take note progress tu. Kadang-kadang bila kita count the little things tu yang kita rasa wah happy, bagi semangat kat kita sebagai parents, sebagai cikgu, budak ni ada progress. Cuma bila kita dah detailkan on paper, seronok lah. Dulu berjalan 10 langkah, hari ni dah 100 langkah. Kita tak tahu progress kan, even physical pun kan. Kalau Iman, saya banyak sebut Iman lah sebab Iman dah masuk kan seminggu. Ada hari 2,500 langkah, ada hari 1,000 langkah. Maknanya kita nampak kalau mood okey, dia akan jauh berjalan kan. Maknanya brisk walk kan, untuk dia punya kognitif dia bagus. So kita ada 4 semester, 3 bulan kita break seminggu, 3 bulan break seminggu, 3 bulan seminggu, dan sehinggalah hujung tahun. Jadi ini insya-Allah tidak akan berubah kecuali ada major event macam COVID. Kita ada rombakan sikit. Daripada 4 semester terpaksa buat 3 semester sebab COVID semua kan. Tapi kalau insya-Allah kalau cuaca okey, tak ada apa-apa yang besar, ini tarikh yang telah tetap. Tapi in case parents nak tak sama dengan cuti sekolah abang-abang kakak-kakak dia, kami nak apply cuti 2-3 hari nak, boleh je lah. Tapi ini structure kita yang kami pun pernah juga kena bercuti jugalah, at least seminggu kan, setiap 3 bulan. So semua kita bercuti tak lama, sebab kalau lama kita tahu dia akan bila tukar environment tu dia akan switch. Kita tahulah parents pun boleh agak kan, macam mana bila tukar environment tu dah lama selesa kat rumah, bila datang so kita memang bagi maksimum seminggu je cuti.
Dan itulah kita ada SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4. Jelas So tarikh ni kita akan bagi PDF semua. Bagi PDF, boleh buat planner lah macam mana cuti dia, mungkin ada waktunya kena ambil pengasuh ke dan sebagainya lah. So kalau apa-apa yang benda-benda yang perlu dibawa berbincang macam tak boleh ni, ada ni, boleh teruslah, kami sentiasa communication tu sentiasa open lah untuk parents. Dan program, aktiviti, of course berlandaskan tema kita, sekolah dah bermula, school revamp tu, sekolah dah mula, sepanjang tahun ada 100 aktiviti, join semua. So join lah, yang terdekat nanti kita huraikan, nanti Syawal. Kita ada study skills untuk cikgu, untuk murid, sports day, expedition, kita keluar nak panjat gunung ke. Kalau yang dah okey kita pergi jauh sikit Gunung Stong, yang tak okey kita pergi bukit belakang tu. Maknanya semuanya kita plan berdasarkan budak, at least dia keluar berpeluh, dia tahu nak stepping, nak control dia punya gravity badan kan bila naik tempat yang curam. So semuanya kita plan lah untuk anak-anak di Wizara. Master chef, memasak, menari dan sebagainya lah. Semua ni kita pernah buat. Kalau perasan di YouTube, di Facebook dah ada dah. Tapi kita, of course lah, kita akan ubah lagi, sentiasa perbaharui dan kita kekalkan momentum kita sejak 5 tahun yang lalu. So insyaAllah aktiviti-aktiviti ni cikgu pun tertunggu-tunggu juga. Sebab kadang-kadang kita dalam compound macam ni, lama-lama jomlah ambil angin sikit kan. So bila keluar ni kita pastikan keselamatan, yang penting keselamatan. Program tu disusun dengan baik, bukannya ala kadar. Dan mostly semuanya tak ada included lah. Tak ada kita minta yang ni minta 500, ini minta 400. Kalau ada pun yang very minimal, yang ini kita dah tanggung transport makan, mungkin untuk duit okey, RM50. Maknanya yang core memang kita jagalah, kita ambil semua. Kita dalam kita punya expenses. Maknanya tak semuanya bukannya kita akan keluarkan bayaran baru, tak. So festival celebration, semua bangsa dia pun kenal, even Chinese New Year ke Deepawali ke, mereka buat juga. Dan yang paling besar adalah birthday celebration. Sebab birthday celebration ni dia satu komponen yang sangat besar untuk dia punya self-confidence. Yang terbaru untuk Aish, dia self-confidence dia agak low. So bila kita buat birthday sebenarnya dia lari. Dia tak nak birthday. Untuk semua orang, 99% majoriti budak birthday, wah aku jadi raja hari ni. Tapi untuk Aish, dia lari. Tengok gambar ni, agak-agak kat mana? Not the main venue. Dia pergi dapur, kita membawa kek. Jomlah Aish, angkat gambar satu. Okey. Itu maknya. Tapi maknanya unik. Dia ada anxiety, mungkin dari segi emosi kan. Dia rasa macam bila orang bagi attention tu macam anak-anak attention banyak sangat ni. Even kita buat Zoom call dengan Cikgu Shah Alam, dia malu, dia tak nak tunjuk muka. Maknanya alamak, maknanya dia rasa macam attention tu datang dekat dia. So maknanya ini adalah satu rawatan, satu program yang sangat bagus untuk mereka yang kurang self confidence, dia rasa happy. Untuk mereka yang dah ada confidence, dia rasa appreciated. Maknanya aku ni bukan dipinggirkan, bukan tak dipandang, tapi kat sini semuanya diraikan, diberi tepukan, diberi galakan. So mereka budak-budak yang lebih ni kita kata kita kenalah support dia. Semua orang tepuk tangan, semua orang senyum, nyanyi kuat-kuat. Maknanya mereka yang dah lama dengan Wizara, kita akan ajar mereka pula jadi macam pembimbing rangka sebaya yang boleh bantu adik-adik yang baru ni, yang malu-malu, segan-segan. So besarnya birthday teacher. So, birthday lah tu? Memang kita celebrate sama lah, teacher pun sama. Itu Widat. Widat 1 bulan kan birthday? Sorry. 1 Jan. So memang ini memang kita akan plan dan kita akan buat lah, sambut lah semuanya. So kalau parents rasa saya nak bagi inilah, nak kesyukuran semua orang, saya nak bagi goodie bag dekat kawan-kawan, boleh. Biasanya parent mau macam tu. Lepas tu dia hantar kek satu. Kita pun ada kek kita. Yalah, kek anak dia special, nak kek 4 tingkat Spiderman. Kita bagi kek biasa, dia tak nak. So boleh je. Maknanya kita bekerjasama. Bila sampai birthday je, macam mana ke parents nak datang sekali, nak lunch time, nak singgah, nak surprise pun boleh. Maknanya birthday ni kira climax untuk setiap individu.
Walaupun dia lari pada birthday dia, kita cuba dia akan ingat jugalah. At least kita keep track dalam report card dia. Tahun lepas birthday bawah meja, tahun ni birthday kat kerusi, tahun seterusnya menyanyi. 3 tahun baru maknanya progress juga kan. So begitulah. Aish tu ada 2 adik-beradik ke? Bukan. Oh, Aish, Ahmad Aish, Aish. Aish ni yang saya cerita tadi lah. Dan Aish Harif pelajar pertama Bizara. Masih lagi kat sini. Tu yang sebelah remote tu, bawah tu. Dia pelajar pertama lah. So bila saya dengan Teacher Wan, kami berada di Shah Alam tu, kami housemate lah. Kami rasa jomlah Teacher Wan ajak ada orang nak buat tuition, anak dia special. Dia jumpa dekat bank, dia kata anak saya ni macam, awak ni cikgu art ke apa kan? Teacher Wan stylo kan. So dia kata, saya cikgu. Anak saya tak boleh bercakap ni, mungkin nak buat kelas art lah dengan Cikgu Wan. Dia datang rumah. Dari situlah sehinggalah hari ini dah 52 student, wujudlah Bizara. Tak sangkalah kami boleh bantu, dan parents pun percaya, dan harapnya parents dan cikgu-cikgu semua terus kuatlah dalam perjalanan ni kan dengan anak-anak istimewa. So Aish Harif ceritalah kisah dia, Aish Harif dengan abang dia. Yang tu lebih lanjut kita borak. Okay. Cuba. Saya teruskan. Okay. So ini adalah annual commencement kita. Maknanya majlis commencement, majlis graduasi. Sebab pelajar tengok, kalau parents boleh tengok gambar-gambar ni, daripada gambar-gambar 20 gambar ni, ada 2-3 orang saja yang berada di sini. Yang seterusnya semua dah graduate. Macam Hadif, abang Long besar tu, minggu depan dia datang sini. Tapi dia masuk Tahfiz akademik di Kelang. Dia masuk setahun dengan kita untuk bantuan masa darjah 6, bantuan akademik. Inara pergi ke Idrisi, Ari Ammar masuk SK Raja Muda, Adi Anaki Section 9, Atirah masuk Little Ones. Sebelum masa event sebelum ni, masa konsert kita dia boleh lari dengan phone. Konsert dekat tempat baru dia dah ada pentas. Kami bersyukurlah. Yang lain kat belakang. Nantilah kita boleh cerita. Tapi ini macam birthday, itu versi kecil. Ini versi birthday 10 times bigger untuk appreciate diorang. So diorang akan naik pentas, kita akan bagi award pelajar paling rajin, award pelajar paling bagus co-curriculum, dan dan parents semua dijemput ke Selangor, ke Selangor, ke Shah Alam. Dan selama 25 murid sedia ada yang akan bergraduasi lah. Yang dah keluar pun kita panggil lah, dia datang sekejap untuk bergraduasi untuk commencement lah. Dan acara ni kita nak buat secara gilang gemilang lah. Untuk cikgu pun, kita pun seronok nak organize something yang besar. Untuk murid-murid pun akan jadi memori yang terindah untuk dia orang kan. Kalau tak, dulu murid cemerlang je pergi majlis ni. Murid-murid kelas-kelas nombor 2, nombor 3 tak rasa dah macam-macam ni. Sekarang mereka ni tak ada kita nak label pandai tak pandai. Mereka masing-masing ada kekuatan masing-masing. So masing-masing semua dapat naik pentas. So inilah yang kita akan adakan. Maklumat lanjut ada dalam YouTube. Nanti kami kongsikanlah dalam di WhatsApp masing-masing. Akhir kata saya menjemput sebelum tu itu founder, pengasas, saya adalah co-founder. So saya pengasas bersama dengan Teacher Wan Zakaria. Tapi untuk hari ini dipersilakan Encik Wan Zakaria untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk parents sekali. Terima kasih. Okay, terima kasih teachers. Saya harap ibu bapa Bizara Kubang Krian mengenali tim Bizara, ya. Sebenarnya Bizara ni wujud kerana Ashharis sebenarnya. Tetapi oleh kerana pendekatan yang diguna menggunakan pengalaman saya sebelum ini sebagai seorang guru, kami buat benda tu menjadi. Dan apa yang kami lakukan sepanjang tempoh 5 tahun, kami telah bukukan. Mana? Dalam tesis. Segala apa yang kami telah lakukan telah kami bukukan. Inilah perjalanan Bizara selama 5 tahun yang telah diiktiraf oleh orang akademik tentang cara kami. So bermakna kami sebenarnya on the track sebenarnya. Dan cara inilah
yang dikehendaki. Kalau kita berjumpa dengan cikgu-cikgu pendidikan khas, cara inilah yang mereka nak. Yang mereka nak guna untuk anak-anak istimewa mereka. Tetapi cara ini tidak boleh diguna oleh kementerian. Because of komitmen. Ianya memerlukan komitmen yang sangat besar. Dan kelompok pelajar yang sangat sedikit. Tapi kami dapat deliver. Sebab tu pesanan saya kepada ibu bapa, apa jua kategori yang dirujuk kepada kami, insya-Allah kami boleh bantu. Tetapi apa yang saya nak adalah kerjasama. Kerjasama daripada pihak ibu bapa. Apa yang kami lakukan di Bizara, perkara itu mesti dilakukan di rumah. So bila kita bekerjasama akan ada perkembangan dia. Sebab itu bila kita cakap anak itu okey jadi Bizara, kenapa benda tu berlaku di rumah? So rujuk balik apa yang, sebab saya ni orang yang selalu berkongsi. Setiap hari saya akan update supaya pihak parents boleh menilai, boleh mengetahui, boleh memahami apa perjalanan anak saya pada hari ini. Berbanding senyap 6 bulan lagi, okey datang report card. Semua question mark ada. Sebab kita tak tahu, end of the day, anak saya ni jadi apa? Dah 10 tahun dah. Tapi dekat Bizara, saya menggunakan pendekatan komunikasi saya dengan parents. Saya selalu mengajak parents untuk berbincang dengan saya. Walaupun ada perkembangan yang sangat kecil, saya akan maklumkan kepada parents. Supaya benda ini akan menjadi lebih besar. Perkembangan itu menjadi lebih besar. Dan lebih konsisten. Sebab itu saya mohon memberi kerjasama kepada pihak Bizara dan membuat benda yang sama, perkara yang sama. So saya tak nak terangkan lagi lah kepada apa yang teacher saya explain. So saya buka lah, ada apa-apa soalan. Sebab ini adalah kategori di Bizara Kubangkrian ni, kategori ibu bapa yang baru. Sebab itu untuk majlis komitmen, kalau boleh saya minta datang dan berjumpa dan mendapatkan feedback yang sebenar tentang Bizara School. Sebab mereka adalah parents yang sangat lama, 6 tahun, 5 tahun. Macam setiap kali saya berjumpa dengan klien, kelebihan Bizara, kita kalah dari segi jumlah student. Tapi kita menang dari segi perkembangan dan tempoh masa budak tu berada di Bizara. Dan akhirnya parents kena noted bahawa hala tuju Bizara sebenarnya adalah SPM. Memang siapa yang masuk ke Bizara, anak itu mesti ambil SPM. Memang kalau kita cakap, memang mungkin orang akan cakap teacher ni sembang saja. Tapi disebabkan oleh kita mempunyai perancangan yang sangat teliti, benda itu tidak mustahil. Mungkin dia akan cemerlang dalam kategori dia. Kita tidak boleh merujuk kategori dia seperti kategori budak yang normal. Tetapi bila berada di Bizara, kita akan bagi dia cemerlang dalam kategori dia dan menjadi role model. Sebab itu perkara yang paling penting adalah saya minta ibu bapa bersabar. Sebab kami ni sebenarnya lebih lama berada dengan anak. Kan 8 sampai 3.5, 8 sampai 6 kalau di asrama lagi, dia duduk asrama. So bila dibahagi, ditambah, ditolak, sebenarnya Bizara, saya dengan tim saya sebenarnya lebih banyak spend masa dengan anak-anak. Sebab tu saya yakin anak-anak yang masuk kat Bizara, dia akan okey, InsyaAllah. Sebab tempoh masa. Sebab tu one day, seperti pengalaman ibu bapa di Selangor, semuanya akan tersalah sebut. Teacher Aiman, bila anak tu dah boleh bercakap, sepatutnya panggil papa. Sepatutnya panggil apa? Tersasul. Akan panggil lah Teacher Wan, Teacher Aiman. Tapi bagi saya itu adalah satu perkembangan yang sangat bagus lah. Sebab tu saya akan membantu seadanya. Tetapi saya faham ibu bapa yang datang jumpa saya because of bukan dari segi fizikal. Mungkin
merujuk kepada pengalaman saya, kepakaran saya. Dan insya-Allah dengan pengalaman saya ada, saya akan bantu. Sehingga pihak parents sendiri rasa macam it's done, okay. It's done. Sebab tu saya bangga anak-anak di bawah jagaan Bizara tidak satu pun pergi ke PPKI. Semuanya pergi ke arus perdana. Tak kira lah kategori autism ke, GDD ke, kan Syaiman, disleksia ke, semua ke arus perdana. Itu yang saya bangga. Sebab tu untuk kalau bercakap tentang, sebab sebenarnya kita kekurangan jumlah student ni sebab kita move on ke Kelantan sebenarnya. Kalau tidak mereka masih lagi dengan saya. Sebab itu saya cuba berusaha. Tetapi sekurang-kurangnya ibu bapa di Selangor telah boleh menarik nafas yang lega lah. Sebab anak-anak dah okey. Dah selesai dah semuanya. Cuma saya mengharapkan bantuan ibu bapa haruslah konsisten. InsyaAllah benda ni kalau kita buat secara konsisten akan ada lah perkembangannya yang kadang-kadang di luar jangkaan ibu bapa. Tapi kalau anak-anak tu terlalu rapat dengan kami semua tu, jangan salahkanlah sebab kami spend banyak masa dengan dia. Sentuhan pun terlalu banyak juga sebenarnya. Kan bila kita bercakap tentang anak istimewa ni, dia akan dengar kata. Bila dia rasa macam orang ni sayang dia, cikgu ni sayang dia, take care dia, ambil berat dia, dia akan bagi feedback. Sebab kalau bercakap tentang pengalaman 6 tahun ni, ya kan, Cik Aiman? Najis pun kita kutip. Tapi itu adalah prosesnya. Proses untuk mendapatkan perkembangan. Mungkin tempat lain dia akan mengurung, dia akan masukkan dalam satu ruang, okey, kurung, kunci. Kita tak. Walaupun first day, saya bagi contoh saja macam Iman kan. First day, semua orang rasa takut. Tapi bila hari kedua, hari ketiga, kita dah memaklumkan bahawa situasi itu berlaku sebab apa. So sekarang ni anak-anak semua okey, boleh menerima. Sebab itu cara dia berkomunikasi, cara dia memberi tindak balas. Sebab perlu ada penerangan sebenarnya. Macam Widat, Mawar, mereka satu batch kan dekat. So saya nampak dan satu lagi pihak ibu bapa tak perlu risau sebab boys and girl kita asing. Ya. Memang kita asing. Sehinggalah sampai satu tahap kita akan gabungkan. Selepas mereka mencapailah KPI yang telah ditetapkan oleh guru kelas masing-masing. So nanti tiga kelas, 5 orang isi. 3 kelas. 3 kelas. Kita panggil tahun 1, tahun 2, tahun 3. Kita tak panggil tahun 1, kita tak panggil kindergarten. Sebab bila kita merujuk kepada umur, saya takut mindset ibu bapa, anak saya dah 10 tahun. Kenapa masih lagi belajar silibus darjah 1? Umur 7 tahun. Sebab itu kita sorry ada gangguan sedikit. Minta maaf. Okey, mungkin kita boleh mulakan sesi soalan? Nak tanya-tanya je? Saya. Untuk sesi 202 ni, Bizara nak guna beri masa. Ini bahasa bahasa Inggeris. Cuma dari segi kesan dia tu, tentu saya dengan anak saya, bagi arah muda, kalau dia tak faham bahasa Melayu, saya bagi bahasa Inggeris. Kalau tak faham bahasa Inggeris, saya bagi bahasa Melayu. Dari segi perkembangan dia tu tidak ada konflik bahasa. Ianya akan berlaku sebab itu dekat Bizara kita akan merujuk kepada penguasaan bahasa dia. Supaya yang perkara yang paling penting kita nak dapatkan tindak balas, respon dia bila dia berada dalam kelas. Kalau dia memberi respon yang lebih mudah dalam bahasa Inggeris, memang saya akan galakkan kepada ibu bapa bahawa yes, gunakan bahasa ini dalam kehidupan mereka. Tetapi jangan risau. Untuk subjek bahasa Melayu kita ada cara kita. Ada cara untuk membantu mereka menguasai bahasa Melayu. Tak apa lama, saya rasa ada lah tu.
Maksudnya dua bahasa tu is depending on the student lah. Yes, kan? depends on the Kalau student tu students. prefer English, teacher Yes. guna English. Betul. Kalau BM. BM. Tetapi akhirnya mereka akan mampu menguasai dua bahasa. Cuma permulaan ni supaya mereka lebih rasa selesa. Sebab kita nak dapatkan respon, feedback daripada mereka. Tapi akhirnya memang kita akan terapkan bahasa-bahasa. Saya sebenarnya nak mewujudkan bahasa ketiga, iaitu Mandarin. Sebab bila merujuk kepada keadaan anak-anak istimewa, dari segi bahasa, benda tu lahir memang Tuhan bagi daripada awal lagi. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kita rasa pelik macam dekat rumah tak adalah cakap bahasa Inggeris. Tetapi feedback yang diberikan adalah bahasa Inggeris because of mungkin merujuk kepada channel yang dilihat dalam skrin. Sebab parents kena noted bahawa bahasa apa, bahasa yang paling awal yang kita bagi kepada anak-anak tersebut, itulah yang akan menjadi mereka punya strength. Cuma penggunaan dari bahasa ni supaya teachers mendapat feedback, mendapat tindak balas semasa dalam kelas dan juga luar kelas. Yang lain tu insya-Allah kita akan bantu. Polish balik. Kalau dia strength dalam bahasa Inggeris, kita polish dalam bahasa Melayu. Tapi kita tahulah bahawa anak ni memang strength dia bahasa Inggeris. Macam tu. Selain itu, kalau tengok jadual tadi memang tak ada kan waktu tidur. kita dekat Bizara kita tak akan bagi nap time sebab kita nak anak-anak itu balik tidur lebih awal. Kadang-kadang macam Fasihah kan, masuk dalam kereta je tidur. Sebab tu memang kita tak ada nap time. Memang setiap hari jadual ni kalau 3.30 tu sebenarnya non-stop. Sebab sebelum ni saya buat nap time. Student yang tak nak. Bila saya fikirkan balik bahawa sebab kita terlalu banyak program, jadi dia rasa macam rugi ni kalau tidur. Letaklah bagi umur 2 tahun ke 3 tahun ke, masuk Bizara je memang tak nak tidur. Memang tak nak tidur. Tak apa Cik Mas. Memang kita tak ada bagi tidur kecuali anak tu sendiri yang minta. Kita boleh nampak lah. Okey, kita akan bagi. Kalau tidak, saya memang tak bagilah anak-anak tidur.